Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TS25. Bertemu kita dalam kuliah yang ke-23, masih lagi modul 2 yang bertajuk PLC Lesson Study. Okey, Lesson Study. Ingatan juga, jangan lupa subscribe and like. Baiklah tuan-tuan semua. Apakah dia lesson study? Apa maksudnya? Iaitu satu amalan guru-guru secara kolaboratif untuk yang pertama merancang dan menyediakan satu rancangan mengajar RPS secara bersama-sama. Jadi RPS itu dibuat secara bersama-sama oleh guru berkenaan. Bukan seorang buat, tapi semua buat. Kemudian yang kedua, membuat pemerhatian terhadap pengajaran guru berdasarkan RPS yang telah dibina bersama itu. Hasil daripada RPS tersebut, pilih seorang guru yang akan mengajar dan guru-guru lain akan buat pemerhatian proses pengajaran guru berkenaan menggunakan RPS yang kita bina bersama tadi. Kemudian yang ketiga, membuat refleksi terhadap PDPC guru berkenaan. Setelah selesai, kita akan buat refleksi secara bersama. Mengubah suai untuk menambah baik RPS yang telah dilaksanakan itu. Sekiranya PDPC itu tidak begitu berkesan menggunakan RPS yang bersama tadi, maka kita kena ubah suai semula RPS tersebut. Kena ubah semula RPS tersebut untuk melaksanakan penambahbaikan, dan jika perlu, mungkin kita kena mengajar semula. Itulah dia lesson study. Jadi proses 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya terangkum dalam konteks kebersamaan. Buat bersama, pantau bersama, refleksi secara bersama. Itulah dia lesson study. Baik. Jadi apakah tujuan lesson study itu? Yang pertama, untuk meningkatkan kualiti pengajaran guru dan pembelajaran murid dalam jangka masa yang panjang. Yang kedua, untuk meningkatkan amalan refleksi guru secara bersama. Yang ketiga, membina pengetahuan dan pemahaman guru mengenai masalah pembelajaran murid. Jadi kalau ada kawan-kawan kita melihat guru kita mengajar, dia mungkin nampak permasalahan yang dialami oleh murid ketika kita mengajar. Kita mungkin tak nampak, tapi dia nampak. Maka daripada situlah kita akan buat penambahbaikan. Baik, itu tujuan utama lesson study itu dilaksanakan. Jadi lesson study ini ada kitarannya yang perlu kita faham. Apa dia? Yang pertama, tentukan goal matlamat pengajaran tersebut. Untuk apa? Pilih topik, tentukan matlamat pengajarannya. Yang kedua, bina rancangan mengajar secara bersama. Bukan seorang buat, kena buat secara bersama. Yang ketiga, pilih seorang guru untuk mengajar dan orang lain membuat pemerhatian menggunakan instrumen tertentu. Yang keempat, duduk bersama menilai, merefleksi balik tentang PDP yang dilaksanakan oleh kawan kita tadi. Yang kelima, jika kita rasakan ia tak sesuai, dia tak menepati objektif, gagal mencapai OP dan KK, maka kita perlu ubah suai semula RPS tersebut. Mungkin RPS itu terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Inilah yang diperlukan, kita ubah suai semula RPS tadi, dan jika perlu mengajar, kita mengajar semula. Ataupun kita gunakan dia kepada kelas yang lain. Orang lain pula mengajar, maka yang guru tadi pula akan melihat dan pemerhatian. Jadi kalau ini boleh dibudayakan, insya-Allah PDP guru akan meningkat, kualitinya akan meningkat. Baiklah tuan-tuan semua. Jadi semua itu berlangsung secara kolaborasi, secara bersepakat. Buat RPS pun bersama, pantau pun bersama, refleksi bersama, buat semula RPS pun secara bersama. Itulah dia kitaran lesson study. Baik. Macam biasa, bila kita sebut PLC, dia mesti balik kepada FIS. Apa dia? Fokus, improve dan share.
So, apakah fokus dalam lesson study ini? Plan, ya. Plannya nak buat apa? Iaitu yang pertama, kita bina kumpulan dulu. Bina kumpulan lesson study dan lantik seorang ketua. Macam biasalah. Okey, mesti ada seorang ketua. Tentukan tajuk yang akan diajar berdasarkan DSKP atau DPK 2.0 yang kita guna pakai sekarang. Dalam tempoh penjajaran, dalam tempoh ini kita gunakan DPK 2.0. So, pilih satu tajuk. Jika boleh, tajuk itu biarlah tajuk yang mencabar untuk dibuat RPS secara bersama. Jangan pilih tajuk yang mudah-mudah. Pilih tajuk yang agak mencabar untuk guru itu mengajar. Okey. Kemudian tetapkan objektif pembelajaran OP dan juga kriteria kejayaan KK bagi tajuk berkenaan. Kemudian bina RPS lesson study yang lengkap secara bersama daripada tajuk hinggalah kepada PBD. Okey, pentaksiran dan sebagainya. Ikuti step by step secara komplit, secara menyeluruh. Kemudian bentangkan strategi kaedah PDPC dan aktiviti murid yang akan digunakan. Bincangkan dulu kaedahnya, bincangkan dulu aktiviti muridnya. Kemudian tentukan kelas mana dan siapa yang akan mengajar menggunakan RPS yang telah kita bina bersama tadi. Begitu ya. Pilih seorang, kemudian kelas mana untuk kita lihat dan perhatikan pelaksanaan proses PDP-nya. Baik. Masuk ke peringkat yang kedua adalah improve. Di peringkat ini do, laksana. Okey ya. Laksanakan PDPC seperti mana yang dirancang. Seorang guru akan mengajar menggunakan RPS yang telah dibina bersama tadi. Ahli kumpulan lain buat catatan anekdot untuk kumpul maklumat dan data berpandukan instrumen dan rubrik yang disediakan. Sekali lagi, jangan ganggu proses PDP itu. Biarkan dia berjalan. Kita hanya membuat catatan anekdot sahaja. Apa yang lemah, apa yang lebih. Kemudian, menggunakan instrumen dan rubrik yang telah disediakan. Kemudian, seterusnya yang saya sebut, jangan ganggu perjalanan PDPC dalam kelas. Hanya perhati dan buat catatan sahaja. Pemerhatian dibuat sehingga PDP selesai dari mula sampai tamat PDP. Kemudian kita juga boleh panggil seorang pakar rujuk untuk bertindak sebagai pemerhati dan konsultasi nanti. Ini boleh panggil ya, guru cemerlang boleh, mungkin SIC boleh digunakan di sini untuk kita gunakan kepakarannya. Baik, ini di peringkat apa ni? Peringkat improve. Okey ya. Sambung lagi, peringkat improve lagi, tapi dia sudah masuk ke check, refleksi. Okey. Dah selesai dalam bilik darjah, berkumpul. Sekarang kita buat refleksi, iaitu sesi refleksi dan perbincangan antara ahli bermula dengan memastikan objektif lesson study dicapai ataupun tidak. Perkara yang pertama kita tengok apakah OP dan KK itu berjaya dicapai ataupun tidak dalam PDPC tadi menggunakan RPS yang kita bina bersama. Kemudian yang kedua, buat analisis data dan dapatan daripada apa yang diperhatikan dan catatan yang telah dibuat. Kita buat analisis apa kelebihan, apa kelemahan. Berdasarkan instrumen dan rubrik yang digunakan, misalnya SKPMG itu buat penilaian sama ada RPS yang dibina bersama itu berkesan atau tidak. Mungkin RPS itu tak berkesan, tak sesuai dengan kelas tersebut. Maka kita kena buat penilaian dan perlu buat penambahbaikan. Pakar rujuk yang kita jemput tadi boleh bertindak sebagai pemudah cara dan konsultan. Okay, ya? Berdasarkan pengalamannya, dia rasa tak sesuai begitu, kena buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Begitulah seterusnya ya. Jadi sampai ke peringkat cek lagi, sesi refleksi. Okey, share pula. Bila dah selesai, kita akan share, iaitu maaf ya, saya tarik balik pula. Okey, ini kita cek balik, tengok semula
Dah cek tengok refleksi secara berbincangan bersama dengan pakar rujuk. Okey, buat refleksi, buat analisis, kemudian dapatkan pandangan pakar rujuk kalau ada lah, kalau tak ada tak apa, sesama sendiri saja. Kemudian barulah kita buat yang keempat. Apa dia yang keempat? Iaitu action, susulan dan penambahbaikan. Iaitu kita buat penambahbaikan dan pemunian pada RPH berdasarkan refleksi yang telah kita buat tadi. Ubah suai semula RPH tersebut. Jangan pakai terus. So, kita ubah suai semula, dan jika perlu mengajar, diajar semula. Kalau gagal, katakan PDP itu gagal, dia perlu diajar semula menggunakan RPH yang baru yang telah ditambah baik. Ahli lain boleh guna RPH untuk mengajar yang lain. Dan akhirnya saya baluaskanlah melalui blog, portal, media sosial, WhatsApp dan sebagainya sebagai perkongsian amalan terbaik. Jadi penuhilah PDCA seperti mana yang telah saya jelaskan tadi. Okey ya. Jadi apakah langkah untuk kita laksanakan lesson study? Macam biasa, bentuk kumpulan lesson study yang menentukan matlamat. Lantik seorang ketua kumpulan yang lebih pakar, mahir dan berpengalaman. Kaji di SKP 2.0 ataupun di PK 2.0, standard kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi bagi tajuk yang akan kita ajar itu. Sama ada kalau di PK 2.0 kita gunakan kandungan asas, kandungan tambahan ataupun kandungan pelengkap. Kaji yang itu dulu, topik itu dulu ya. Dah selesai kat yang kedua, kita pergi peringkat yang ketiga, iaitu melantik seorang ketua kumpulan yang lebih pakar, mahir dan pengalaman. Okey. Yang ketiga, kaji dan bincang masalah pembelajaran murid. Ini penting ya. Kaji dan bincang masalah pembelajaran murid. Gunakan RCA sebab dan punca sesuatu topik itu gagal dikuasai oleh murid. Topiknya dah ada, kita kaji apa sebab dia tak boleh ikut topik ini, apa sebab dia gagal ikut di topik ini. Kemudian bincang dan tentukan matlamat ataupun goal yang ingin dicapai dalam sesi lesson study tersebut berdasarkan BPK 2.0. Okey, kaji bincang masalah, tentukan goal. Seterusnya, okey, berdasarkan di SKP, pilih subtopik standard pelajaran mana yang hendak diajar. Sedapat mungkin buatlah untuk topik-topik yang paling sukar. Saya selalu sebut, pilih topik yang mencabar. Okey. Yang keenam, bina objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan berdasarkan kepada aras kebolehupayaan murid. Yang ketujuh, pilih aktiviti murid. Pilih aktiviti murid yang sesuai, iaitu untuk PK 21 ini, dan kembangkannya melalui 3-part lesson. Mula, pertengahan, penilaian di akhirnya. Kemudian bentang dan lihat semula strategi pengajaran dan aktiviti murid dengan teliti, sesuaikan dengan OP dan KK. Boleh dicapai ataupun tidak. Yang kesembilan, seorang pakar rujuk boleh kita panggil sebagai konsultan untuk memerhati dan melihat dan menilai proses PDP yang dijalankan. Yang ke-10, seorang guru telah dipilih untuk mengajar berdasarkan kepada RPH yang dibina bersama itu. Yang ke-11, sebagai pemerhati, ahli kumpulan perlu buat catatan. Apakah kelebihan, apakah kelemahan, menggunakan instrumen dan rubrik yang sesuai. Biasanya kita gunakan SKPM G2 Standard 4. Baik, seterusnya, yang ke-12, fokus pemerhatian ialah kepada apa? Kepada aktiviti murid, respon murid, tingkah laku murid.
kita tengok sejauh mana mereka boleh mengikuti proses pembelajaran tersebut. Yang ke-13, proses pembelajaran murid tidak boleh diganggu. Sebaliknya, kita hanya perhati dan buat catatan anekdot sahaja. Ingat, jangan ganggu sama sekali proses PDP itu berjalan. Baik. Yang ke-14, kita buat apa dia? Yang ke-14 ini, kita buat sesi refleksi. Setelah selesai dalam bilik belajar, kita buat sesi refleksi, diketuai oleh ketua kumpulan, dibantu oleh pakar rujuk berkenaan. Jadi guru yang mengajar terlebih dahulu akan memulakan refleksinya. Kita beri peluang kepada guru yang mengajar tadi menilai PDP dia sendiri. Barulah kita bersama-sama memberikan pandangan apa yang patut, apa yang tak patut dan sebagainya, apa yang perlu diubah dan sebagainya. Guru yang memerhati diminta berkongsi dapatan, berkongsi maklumat, berkongsi kekuatan. Jangan ada penumpang, mesti semua orang memberikan sumbangan. Baik, seterusnya. Yang ke-16. Apa yang ke-16 ini? Iaitu pada masa yang sama, fikirkan apakah penambahbaikan yang perlu dibuat untuk RPS yang dibina bersama tadi. Kalau ada kelemahan RPS tadi, kita fikirkan apakah penambahbaikan, what's next yang ingin kita buat. Di sinilah kita perlukan pakar rujuk tadi sebagai moderator yang kita panggil untuk mainkan peranan lebih aktif untuk membantu menyediakan RPS yang lebih bagus, yang lebih sesuai dengan murid. Jika didapati lebih daripada 50% objektif pembelajaran dan KK gagal dicapai, maka keseluruhan RPS itu kita anggap sebagai gagal dan ia perlu diajar semula. Ingat, ia perlu diulang ajar semula kepada murid-murid yang sama tadi. Okey? Akhirnya yang ke-19 dan yang ke-20. Yang ke-19 kita buat apa? Berdasarkan dapatan dan perbincangan refleksi, RPS perlu ditambah baik dan dimurnikan semula supaya dia dapat mengatasi kelemahan dan wujud dalam PDP berkenaan. Okey? Kumpulan lesson study akan menentukan sama ada RPS yang telah dimurnikan itu perlu diajar semula, perlu diulang ajar kepada kelas yang sama atau tidak. Jika proses pengulangan, langkah-langkah akan dibuat semula. Kena start daripada awal. Okey, kalau tidak, kita teruskan kepada kelas yang lain, kumpulan yang lain menggunakan RPS yang telah kita tambah baik itu. Okey, akhirnya langkah yang ke-23, kita pergi kepada laporan kitaran lesson study perlu didokumentkan sebagai rujukan pada masa akan datang. Di samping disebarluaskan kepada guru-guru subjek yang lain. So, jangan kongsi untuk subjek yang sama, sebaliknya kita kongsilah untuk subjek-subjek yang lain. Jadi ada 23 langkah semua untuk kita laksanakan lesson study. Semoga tuan-tuan semua akan berjaya melaksanakan di sekolah masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.